Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 4 Disember bersama saya Debbie Amanda Padan. Sarawak dan Petroleum Nasional Berhad Petronas bakal menandatangani perjanjian penyelesaian komersial Isnin depan dalam satu majlis yang akan diadakan di Kuala Lumpur. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Perundingan Negeri, Dato' Amar Asfia Awang Nasar, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat di Kuching semalam. Dalam mesyuarat tersebut, pihaknya telah diberi taklimat tentang perincian yang terkandung dalam perjanjian itu selain membincangkan manfaat yang dapat diperolehi Sarawak. Jelasnya kerajaan negeri dan Petronas masing-masing telah menarik balik tindakan undang-undang setelah bersetuju isu-isu berkaitan pengenaan cukai jualan negeri dan keputusan dalam mengurus pelombongan minyak di Sarawak di bawah undang-undang negeri perlu diatasi tanpa melalui proses mahkamah. Berikutan itu, perjanjian penyelesaian komersial telah dirangka hasil perbincangan jawatan kuasa bersama antara Kerajaan Persekutuan, Sarawak dan Petronas yang diketuai Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Upacara menandatangani perjanjian itu akan melibatkan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jau Samion yang mewakili Kerajaan Negeri Sarawak, manakala Petronas akan diwakili oleh pengurusinya. Perincian berkaitan kandungan perjanjian tersebut akan dikeluarkan selepas majlis tersebut. Perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini yang terkesan akibat pandemik COVID-19 terus dibantu. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sejumlah RM50 juta di bawah skim kredit mikro Sarawak SKMS telah diperuntuk tahun ini bagi menyokong golongan PKS. Jelas Dato' Amar Awang Tengah dianggarkan 70% pengusaha dan peniaga di bawah PKS akan mengalami kerugian disebabkan COVID-19. Sedangkan industri tersebut penyumbang terbesar terhadap ekonomi negara dan keluaran dalam negara kasar KDNK. Jelasnya selain pakej prihatin dan bencana yang diberikan Kerajaan Pusat di bawah Perikatan Nasional untuk membantu PKS Sarawak melalui 4 pakej bantuan khas Sarawak Kusayang dengan peruntukan RM1.74 bilion turut menekankan golongan itu. Beliau bercakap demikian dalam ucapannya pada program Juh Register Bisnes Sarawak Kusayang di Dewan Suara Limbang. Mengulas lanjut mengenai SKMS, beliau menyatakan pengusaha dan peniaga PKS perlu memohon skim tersebut dan terbuka kepada semua kaum. Menurutnya lagi, bagi permohonan yang dibuat dan diluluskan sebelum penghujung tahun ini, mereka bakal menikmati bayaran pinjaman tanpa faedah selama 3.5 tahun. Bagi membangunkan PKS, dana tambahan RM50 juta lagi untuk skim sama diperuntukkan untuk tahun depan. Projek mendalamkan laluan sungai di Kuala Baramiri akan dipercepatkan untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di sungai itu ketika ini. Menteri Pengangkutan Dato' Lee Kim Shin memberitahu permasalahan itu akan dikemukakan kepada Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Dato' Lee Kim Shin dalam kenyataan menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berkata projek itu melibatkan kerja-kerja mengorek dasar sungai sehingga 8 meter. Ia amat kritikal bagi membolehkan kapal besar dan kapal kargo yang berkapasiti 10,000 tan melalui sungai itu dan berlabuh. Dalam pada itu, beliau juga berkata projek pembinaan terminal baru di Kuala Baram sedang giat dilaksanakan. Apabila siap kelak pada pertengahan tahun hadapan, terminal baru itu dapat mengatasi masalah kesesakan pekerja minyak dan gas luar pesisir. Untuk rekod, kira-kira 2,000 pekerja minyak dan gas luar pesisir menggunakan terminal yang ada setiap hari dan kira-kira 1,000 kapal kontena melalui sungai Kuala Baram sebulan. Kerajaan negeri meluluskan dana berjumlah RM39.4 juta untuk pemasangan sistem panduan navigasi atau Aids to Navigation ATON di Pelabuhan Tanjung Manis bagi memberikan panduan navigasi kepada kapal-kapal yang menggunakan pelabuhan tersebut. Menurut Menteri Muda, Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Julaihi Narawi, pemasangan ATON ini merupakan salah satu syarat yang dikendaki oleh International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities.
Jelasnya pemasangan sistem baharu ini akan meningkatkan tahap keselamatan industri perkapalan dengan menggunakan navigasi sistematik sekaligus memendekkan masa pusingan. Sistem ini juga membantu mengawal selia pergerakan keluar masuk kapal dari kawasan pelabuhan pada waktu malam selain mempertingkat tahap keyakinan komuniti perkapalan antarabangsa memilih untuk berhenti atau transit di pelabuhan Tanjung Manis. Kita jangka ianya akan siap pada suku pertama tahun 2022. Jadi ini untuk melengkapkan lagi lah kemudahan yang ada di Pelabuhan Tanjung Manis. Datuk Julaihi ditemui media selepas melakukan lawatan kerja ke Pelabuhan Tanjung Manis. Tambah beliau, Pelabuhan Tanjung Manis telah mengendalikan 1.48 juta tan kargo setakat Oktober lalu berbanding 1.97 juta tan pada tempoh sama tahun lepas, iaitu penurunan kesan daripada pandemik COVID-19. Kes seludup pelbagai barangan menerusi pelabuhan-pelabuhan di negeri ini merekodkan jumlah tertinggi berbanding laluan sempadan dalam tempoh pandemik COVID-19. Pengarah Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Herman Shah Abdullah memaklumkan ia terbukti dengan 2 operasi serbuan di Pelabuhan Bintulu dan Pelabuhan Rajang Sibu baru-baru ini. Bukan dari sempadan, dari pelabuhan. Jadi ada operasi kita baru-baru ini di Bintulu, kita telah merampas barangan bernilai 1 juta lebih lah, dengan cukai dalam 200 lebih ribu, iaitu chicken wing, chicken parts dan chicken wing. Dan juga dalam operasi yang sama di Sibu pun kita merampas lebih kurang 1 juta lebih juga value of goods, pelbagai barang lah, termasuk rokok dan bir ada juga dalam. Jadi cukai dalam 300 lebih ribu lah. Kes penyeludupan sempadan tidak begitu ketara ketika pandemik ini berikutan laluan sempadan yang ditutup dan dikawal sepenuhnya kecuali kes-kes terpencil melalui laluan tikus. Herman memberitahu pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Mengulas mengenai kes ugutan bunuh pegawai kanan JKDM Sarawak, Herman berkata pihaknya berterima kasih kepada Polis Diraja Malaysia atas tindakan pantas dalam menyiasat kes tersebut. Ujarnya sebelum ini pernah berlaku kes yang sama namun tidak begitu serius. Walau bagaimanapun JKDM akan terus mempertingkat operasi membantras kes seludup barangan di negeri ini. Kunjungan itu merupakan kunjungan pertama beliau selepas dilantik sebagai pengarah JKDM Sarawak yang baru yang berkuat kuasa Oktober lepas. Daerah Serian kini berstatus kuning apabila mencatatkan 1 kes positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 1,066 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan kes terbabit melibatkan seorang lelaki warga negara Indonesia. Kes terbabit telah menjalani saringan RT-PCR COVID-19 di sebuah hospital swasta di Kuching pada 2 Disember dan didapati positif pada hari yang sama. Berdasarkan siasatan awal, kes ini pernah balik ke Kalimantan, Indonesia dan masuk semula ke Sarawak pada awal bulan Oktober lalu. Kes juga tiada sejarah saringan COVID-19 sebelum ini dan tidak mempunyai kontak rapat kes PIF. Kes ini dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan berdasarkan sejarah kemasukan kes ini ke Sarawak iaitu melebihi tempoh sebulan. Dalam pada itu, 1 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam. Jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital ada seramai 15 orang. Semalam juga terdapat 49 pesakit dalam siasatan PUI yang baru telah dilaporkan. Selain itu, 6 kluster di negeri ini dilaporkan masih aktif. Walaupun gelombang ketiga COVID-19 memaksa semua sekolah ditutup bermula 8 November lepas, namun sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian atau pembelajaran dari rumah masih lagi diteruskan termasuklah bagi kanak-kanak tabika. Namun hakikatnya kanak-kanak tabika begitu merindui watak sebenar guru yang mengajar mereka di kelas. Situasi ini diakui sendiri ibu salah seorang kanak-kanak tabika kemas di Sri Aman, Corina Nelson Wright. Menurut Corina, walaupun ibu bapa boleh membimbing mereka di rumah, namun anak-anak tidak menunjukkan minat untuk belajar berbanding di dalam kelas. Anak saya tidak berapa minat
apabila saya mengajar. Mereka lebih merindui watak cikgu dia. Sebab apa yang saya ajar, dia tidak akan terima sepenuhnya. Corina berharap COVID-19 ini akan segera berakhir agar segala aktiviti yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran anak-anak tabika dapat berjalan seperti sebelum ini. Pembelajaran di rumah bagi kanak-kanak tabika mengundang banyak cabaran bukan sahaja kepada ibu bapa, malah guru yang terlibat. Namun, pemaju pendidik masyarakat kemas daerah Sri Aman tetap mengambil inisiatif menyediakan bahan kerja atau latihan kepada kanak-kanak ini. Sebagai guru menyampaikan pengajaran agak sukarlah dilaksanakan. Lepas tu kanak-kanak belum berapa mencapai target pembelajaran, macam silibus pembelajaran kami macam tidak berapa tercapai. Apabila kami telah selesai menyediakan di sekolah, kami akan menyuruh ibu bapa mengambil ke sekolah untuk dibuat latihan tersebut dibuat di rumah. Bergantung kepada latihan yang kita bagi. Kalau banyak, kita akan suruh dia buat dalam tempoh seminggu. Kalau dah siap, dia akan hantar balik ke sekolah. Hasil latihan yang dibuat kanak-kanak ini di rumah sebaliknya pula terkadang mengundang keraguan dalam kalangan guru mereka. Kalau di rumah, ibu bapa yang banyak membantu, mereka membuat kadang-kadang tulisan yang kita dapat kesan. Tulisan di sini memang dia macam contohnya. Ya, tetapi bila kita hantar kat rumah, tulisan yang dihantar tu terlalu cantik. Kita dapat kesan yang itu bukan kanak-kanak yang buat. Penghujung tahun 2020 ini juga turut mengundang rasa sedih dalam kalangan guru dan ibu bapa kerana tidak berpeluang meraihkan secara besar-besaran anak mereka yang akan menamatkan persekolahan di tabika. Untuk rekod tahun ini, lebih 200 kanak-kanak tabika kemas di daerah Sri Aman yang berumur 6 tahun akan memasuki alam persekolahan darjah 1 tahun hadapan. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Terus patuhi SOP COVID-19. Saya Debbie Amanda Padan, sehingga berjumpa lagi.